Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Atika Aina binti Zahari Alliance Johari daripada PISMP Bahasa Melayu ambilan Jun 2017. Hari ini saya akan membentangkan kajian saya di bawah subjek pendidikan dalam pendidikan. Kajian saya ini diselia dan dibimbing penuh oleh Encik Muhammad Asri bin Harun daripada Jabatan Pengajian Bahasa Melayu, dan salam hormat saya berikan kepada dua orang panel yang akan menilai pembentangan saya, iaitu Dr. Muhammad Fazil bin Baharudin dan panel yang kedua Dr. Nur Hijrah binti Zakaria. Tajuk kajian saya, pencapaian kemahiran menulis murid tahun 4 Sekolah Kebangsaan Darat Batu Rakit berdasarkan kerangka standard Bahasa Melayu KSBM, dan jenis kajian yang saya pilih adalah kajian kes. Pendahuluan bagi kajian saya memilih kemahiran menulis kerana kemahiran menulis merupakan kemahiran ketiga dalam urutan kemahiran berbahasa Melayu dan ia merupakan kemahiran tertinggi yang dikatakan oleh Zainuri Ahmad 2019. Ketika berada di tahap 1, murid belajar untuk menulis abjad, mencantumkan kata dan frasa, manakala pada tahap 2 ia menekankan pada murid ini untuk menulis. Kemahiran menulis fungsian itu melahirkan idea murid, idea penulis, melahirkan perasaan bagi memenuhi fungsi komunikasi. Pencapaian murid diukur ketika mereka berada pada tahun 4 untuk menilai pencapaian murid pada peringkat awal berada pada tahap 2. KSBM mendukung objektif untuk menentukan aras kompetensi berbahasa Melayu bagi penutur bahasa Melayu, bukan bagi murid yang belajar bahasa Melayu saja, tapi bagi semua penutur yang menuturkan bahasa Melayu. KSBM menjadi standard yang disetarakan dan menjadi indikator pencapaian kemahiran berbahasa murid. Indikator ataupun kayu ukur penanda aras sejauh mana pencapaian penutur ini, pengguna bahasa Melayu ini dalam bahasa Melayu. Semua ini adalah untuk meningkatkan mutu dan taraf bahasa Melayu supaya setanding dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Kepentingan kajian ini, mengapa saya memilih untuk melakukan kajian ini, untuk menjelaskan faham penguasaan murid dalam bahasa Melayu kepada guru-guru, dan saya ingin membantu pihak sekolah untuk merangka kaedah bagi meningkatkan perkembangan kemahiran menulis murid. Dan kajian ini saya bataskan kepada murid tahun 4 Sekolah Kebangsaan Darat Batu Rakit. Fokus kajian ini boleh dikecilkan kepada penilaian pencapaian kemahiran menulis karangan. Baik, untuk penyertaan masalah Abdul Rasid dan Zulkafli pada 2008, mereka mengatakan masalah menguasai kemahiran menulis menjadikan murid ini lemah dan tidak berminat dengan bahasa Melayu. Kompetensi murid sekolah rendah dalam ujian bertulis pada tahap yang lemah, iaitu 38.5%. Ini adalah hasil analisis daripada Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2016. 45% murid dalam satu kelas yang sama gagal menghasilkan ayat yang mempunyai koheren dan kohesi. Ini adalah dapatan kajian Kamaruzzaman pada tahun 2019. Yang terakhir, pandemik yang melanda menyebabkan keciciran terhadap penguasaan 3M, membaca, menulis dan mengira dalam pembelajaran. Ini dipetik daripada BH Online November 2020. Objektif kajian kajian saya pada kali ini ada dua. Yang pertama, menjelaskan pencapaian kemahiran menulis murid tahun 4 SK Darat Batu Rakit berdasarkan tahap 3 dan aras 3 dalam KSBM. Dan objektif yang kedua, mengenal pasti penguasaan kemahiran menulis murid tahun 4
berdasarkan koheren dan kohesi. Soalan kajian saya pula, apa yang saya ingin tahu, apa yang saya ingin kaji bagi mendapatkan objektif kajian saya. Yang pertama, sejauh manakah pencapaian kemahiran menulis murid ini berdasarkan tahap 3 dan aras 3 dalam KSPM. Dan yang kedua, bagaimanakah murid tahun 4 menguasai koheren dan kohesi dalam kemahiran menulis. Baik, untuk metodologi kajian ini, saya menggunakan reka bentuk kajian kualitatif dan menggunakan 3 instrumen kajian. Instrumen pengujian UMK, ujian melengkapkan karangan, yang kedua temu bual, yang ketiga analisis dokumen, yang saya akan analisis 2 dokumen. Yang pertama analisis APDM, iaitu analisis pangkalan data murid, yang saya akan sintesis maklumat itu kepada borang demografi yang saya sediakan. Dan yang kedua, analisis dokumen pengenalan KSBM daripada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Populasi dan sampel. Populasi adalah murid tahun 4 dan sampel saya ada 32 orang murid tahun 4 di SK Darat Batu Rakit. Kesahan dan kebolehpercayaan. Kesahan saya instrumen saya disahkan oleh 5 orang pakar bidang bahasa Melayu dan kebolehpercayaan saya dinilai dengan menggunakan triangulasi data dalam proses menganalisis. Dan yang kedua, saya melaksanakan kajian rintis. Dapatan kajian rintis saya dan dapatan hasil kajian yang saya lakukan ini tidak jauh bezanya. Cara untuk menganalisis data, saya akan menggunakan 3 cara. Yang pertama, menganalisis menggunakan JSU yang turut disahkan oleh 5 orang pakar bidang tadi. Yang kedua, menganalisis secara bertema. Dan yang ketiga, triangulasi data. Baik, untuk dapatan kajian saya bagi persoalan kajian yang pertama, sejauh mana murid ini, pencapaian kemahiran menulis murid ini berada pada tahap 3 dan aras 3 dalam KSPM. Okay, saya tunjuk yang pertama, analisis dokumen terhadap tahap penguasaan pentadbiran bilik darjah murid. Rata-rata murid tahun 4 ini berada pada tahap 2 hingga tahap 4. Tahap 2 dengan 3 orang, kekerapan 3 orang, tahap 3 dengan 23 orang dan tahap yang keempat dengan 6 orang. Baik, yang seterusnya, saya menganalisis dokumen KSBM yang mengatakan penutur bahasa Melayu yang berada dalam bidang pendidikan, dalam skop pendidikan sama ada di sekolah, di Institut Pendidikan Tinggi IPT maupun di peringkat KPM sendiri berada pada sama ada pada tahap 2, 3, 4 atau 5. Baik. Seterusnya, kita buktikan, kita kukuhkan dapatan kajian ini dengan kedapatan kajian daripada Fazilah et al. 2017 dan Yusnaili et al. 2017 yang menyatakan pemuralihan bahasa, kecekapan dan penguasaan kemahiran menulis murid ini berada pada tahap pertengahan, itu tahap 3 dan tahap 4. Baik, dan setelah dianalisis dapatan UMK ini dibina menggunakan aras tahap 3 dan aras 3. Murid yang mampu menjawab soalan UMK adalah seramai 29 orang daripada 32 orang. Manakala 3 lagi hanya mampu menyalin rangsangan yang diberikan. Dan apabila saya kaitkan pula dengan analisis terhadap PBD, tahap PBD murid, ternyata ada perkaitan. Di mana murid yang berada pada tahap 2 PBD, pentadbiran bilik darjah, adalah murid yang hanya menyalin rangsangan yang saya berikan. Dan murid tahap 2 PBD ini sebenarnya murid yang dimasukkan ke kelas pemulihan. Jadi kita tengoklah di sini bahawa murid dapat menjawab soalan yang dibekalkan menggunakan tahap 3. Yang seterusnya kita huraikan aras 3 pula. Aras 3, keterangan dia, penulis ni mampu memilih kosakata, memilih kata hubung, memilih penanda wacana dan menghubung kait pengalaman dalam menulis. Baiklah, kita buktikan dengan memilih kosakata. Daripada ayat yang diberikan oleh murid dapat menggunakan kosakata yang tepat dengan ayat ataupun dengan konteks ayat.
Seperti contoh, aku dinaikkan ke lori dan dihantar ke kilang. Aku dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kilang. Murid ini, sampel ini menggunakan ayat yang kosakata yang tepat dengan konteks cerita. Dan apabila ditemu bual kepada guru yang mengajar, hasil transkripsi temu bual menyatakan bahawa murid ini dilatih untuk menggunakan kosakata. Dan murid ini juga ada yang mampu untuk menggunakan perkataan baru, tapi tak semua dapat menggunakan perkataan baru tu dengan tepat. Tak ramai pun yang tapi tak ramai pun yang guna perkataan dengan tak tepat. Murid tak berani untuk guna perkataan baru, tapi mereka tak menggunakan perkataan dengan kedudukan yang tak tepat. Baiklah, item yang kedua memilih kata hubung. Kata hubung kita tahu kata hubung ini terdiri daripada 4 kategori. Kategori pertama kata hubung gabungan, kata hubung pancangan komplement, kata hubung pancangan relatif, kata hubung pancangan keterangan. Dan hasil analisis saya menyatakan kata hubung gabungan 29 orang murid, 29 orang sampel saya dapat menggunakan kata hubung gabungan dalam menghasilkan ataupun dalam menulis karangan ni dan melalui set ujian UMK yang saya sediakan. 29 orang murid yang menggunakan sama ada kata hubung dan atau lalu. Yang seterusnya, bagi kata hubung pancangan relatif, hanya 2 orang murid saja yang dapat menggunakan kata hubung yang dalam penulisan mereka. Manakala bagi kata hubung pancangan komplement, hanya 3 orang murid saja yang dapat menggunakannya dan ketiga-tiga ini menggunakan kata hubung untuk dalam penulisan mereka. Dan bagi kata hubung pancangan keterangan, saya tidak berjumpa dengan saat mana-mana sampel saya menggunakan kata hubung pancangan keterangan. Dan buktinya, ini menunjukkan murid tidak mampu untuk menunjukkan keupayaan menyambung klausa menggunakan kata hubung pancangan keterangan. Dan apabila dikaji, di transkripsi temu bual menyatakan murid tidak yakin untuk gunakan kata hubung. Kebanyakannya tak ingat cara nak guna. Mungkin bagi mereka kata hubung yang paling mudah adalah kata hubung gabungan dan atau lalu penggunaan tanda koma, itulah yang terbaik bagi mereka. Yang seterusnya, item yang seterusnya adalah memilih penanda wacana. Di sini saya tunjukkan 3 contoh sampel yang menggunakan penanda wacana. Dan tiga sampel ini mewakili 7 orang murid yang menggunakan penanda wacana. Daripada 32 orang, hanya 7 orang murid yang menggunakan penanda wacana. Dan ke-7 orang murid ini menggunakan sama ada penanda wacana. Selain itu, seterusnya ataupun selepas itu, murid yang berjaya menggunakan penanda wacana kebanyakannya berada pada tahap 4 dalam PBD. Dan apabila ditemu bual kepada guru yang mengajar mereka, murid telah didedahkan untuk menggunakan penanda wacana. Tapi ada murid yang tak mampu menggunakan penanda wacana kerana murid tak yakin untuk menggunakannya dan mereka tak yakin penggunaan mereka itu betul ataupun tidak dengan konteks. Dan murid tak ingat mana satu penanda wacana yang betul dan mana satu yang salah. Baiklah, yang seterusnya menghubungkan pengalaman untuk menulis. Menghubungkan pengalaman untuk menulis ini apabila ditranskripsi temu bual, bila informan memberitahu, murid ini dibenarkan untuk menggunakan idea masing-masing. Maksudnya, mereka dibenarkan untuk melahirkan pengalaman mereka, melahirkan pemikir apa yang mereka pernah alami, apa yang mereka pernah rasa, apa yang mereka ada dalam pemikiran mereka dalam bentuk penulisan karangan. Ada murid yang mampu, ada murid yang tak mampu. Cikgu akan tolong beri bimbingan kepada yang tak mampu.
Okay, dan saya tunjukkan satu contoh. Murid ini menggunakan perkataan setiap manusia di dunia ini menggunakan aku dalam kata istilahnya kelapa sawit lah. Murid ini menunjukkan pengalaman dia melihat manusia dan menggunakan sendiri kelapa sawit dalam erti minyak ataupun sabun ataupun margarin. Murid ini pernah merasai ataupun melihat manusia menggunakan kelapa sawit ini. Ini kita dapat lihatlah bagaimana murid ini menggunakan apa pengalaman yang ada, apa yang pernah dilihat dalam penulisan. Ini membuktikan bahawa murid ini menepati sampel ini, murid tahun 4 ini menepati aras 3, mampu untuk menyelesaikan soalan yang berada pada aras 3 dan tahap 3. Okey, baiklah, seterusnya untuk menjawab persoalan kedua. Persoalan kedua bertanya bagaimana murid tahun 4 ni dia nak menggunakan kohesi dalam kemahiran menulis. Baiklah, kohesi dibuktikan dengan pengaplikasian kohesi rujukan. Penggunaan kata ganti nama diri aku. Kata ganti nama diri pertama aku bagi mewakili kelapa sawit. Dalam kohesi. Dan yang kedua, penggunaan kohesi penghubung. Sama ada menggunakan penanda wacana dan penggunaan kata hubung. Akan dibuktikan selepas ini melalui analisis UMK. Dan bagi koheren pula, berdasarkan petikan temu bual, pendekatan pengajaran yang guru gunakan, guru menggunakan kaedah membina karangan yang memerlukan murid ini menulis karangan yang ada isi, huraian, contoh, ungkapan dan penegasan. Ini menunjukkan murid ini didedahkan untuk menulis perkataan yang ada runtutan daripada satu ayat kepada satu ayat kepada satu ayat. Dan murid perlu ada semua ini sewaktu menulis karangan. Ini dibuktikan dengan hasil penulisan mereka dalam UMK. Baiklah, di sini saya buktikanlah penggunaan kata hubung, kohesi rujukan dan penggunaan penanda wacana yang digunakan oleh sampel saya. Baiklah, cadangan yang terakhir sekali, yang akhir sekali, cadangan daripada hasil kajian saya untuk pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dan pihak sekolah untuk mengembalikan sistem streaming classroom bagi memudahkan guru untuk mengajar, bagi memudahkan guru untuk fokus kepada murid dia, bagi memudahkan guru ini untuk meningkatkan kemahiran murid dia. Dan yang kedua, kepada ibu bapa. Ibu bapa perlu menggunakan bahan bacaan sedia ada di rumah untuk membantu anak-anak menguasai perbendaharaan kata. Apabila kita menulis, kita memerlukan perbendaharaan kata yang banyak, perbendaharaan kata yang luas. Tapi murid tak mampu menulis apabila mereka tiada. Dalam fikiran mereka tiada, dalam pengalaman mereka tiada kata-kata. Perkataan yang mereka pernah baca, mereka pernah tulis, ini menyebabkan kelemahan dalam bidang menulis. Jadi kepada ibu bapa untuk menggunakan bahan bacaan yang sedia ada seperti majalah, sama ada secara alam maya ataupun secara fizikal. Dan boleh sarankan kepada anak-anak untuk menulis menyalin balik untuk latihan mereka di rumah. Kerana ibu bapa adalah guru kedua mereka. Dan yang ketiga, kepada guru, cadangan daripada hasil kajian ini kepada guru supaya pengajaran penggunaan penanda wacana adalah secara lebih meluas. Kerana apabila dikaji, dalam kajian saya, murid hanya mampu menggunakan 3. Seterusnya, selain itu dan selepas itu. Murid-murid ini menggunakan penanda wacana dengan terhad. Tetapi yang kita sedia maklum, penanda wacana ini ada banyak. Maka guru perlu latih murid untuk memberanikan diri mereka menggunakan penanda wacana dengan pelbagai supaya dapat meluaskan kosakata murid. Sekian, terima kasih. Ini sekian sahaja pembuangan saya pada hari ini.